Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor tercemar. Kini seramai 2,775 orang dirawat di beberapa hospital di Johor. Sekolah di sekitar Pasir Gudang diarah tutup sehingga CHI berpunca daripada sisa bahan kimia dari Sungai Kim Kim yang tidak diurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Syahid bin Alwi Al-Hafid. Nombor metrik 92090301 6591 Pada hari ini, saya akan membentangkan satu isu alam sekitar yang pernah menggemparkan negara, iaitu pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Pembentangan ini akan mengupas isu tersebut dari perspektif etika dan peradaban serta kaitannya dengan kelestarian alam sekitar. Pencemaran Sungai Kim Kim merupakan salah satu tragedi alam sekitar yang mendapat perhatian besar di Malaysia pada tahun 2019. Insiden ini berlaku akibat pembuangan sisa kimia secara haram ke dalam sungai sehingga menyebabkan pencemaran yang serius. Akibat kejadian tersebut, ribuan penduduk terjejas dan ramai mengalami simptom seperti sesak nafas, muntah, pening serta iritasi pada saluran pernafasan. Selain itu, lebih daripada 100 buah sekolah di sekitar Pasir Gudang turut ditutup sementara bagi memastikan keselamatan pelajar dan guru. Peristiwa ini menunjukkan bahawa pencemaran alam sekitar bukan sahaja memberikan kesan kepada sungai dan ekosistem, malah turut menjejaskan kesihatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, isu ini perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Dari perspektif etika, insiden ini menunjukkan kegagalan pihak tertentu dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan alam sekitar. Tindakan membuang sisa kimia secara haram jelas menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab serta mementingkan keuntungan tanpa memikirkan kesan terhadap orang lain. Sebagai individu yang beretika, setiap tindakan yang dilakukan perlu mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, alam sekitar merupakan amanah yang perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Oleh itu, pencemaran yang berlaku bertentangan dengan nilai etika seperti amanah, integriti, tanggungjawab dan keprihatinan. Sekiranya nilai-nilai ini diabaikan, pelbagai masalah sosial dan alam sekitar boleh berlaku serta memberi kesan negatif kepada masyarakat. Seterusnya, isu ini juga boleh dilihat dari perspektif peradaban. Sesebuah masyarakat yang bertamadun bukan sahaja mengejar kemajuan ekonomi dan pembangunan fizikal, tetapi turut memastikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam sekitar sentiasa terpelihara. Dalam konteks ini, tindakan membuang sisa toksik ke dalam sungai menunjukkan kegagalan menghayati nilai peradaban yang menekankan keseimbangan antara pembangunan dan tanggungjawab sosial. Pembangunan yang baik seharusnya memberi manfaat kepada masyarakat tanpa merosakkan alam sekitar. Jika pembangunan hanya berorientasikan keuntungan semata-mata, maka pelbagai kesan buruk boleh berlaku seperti pencemaran, kemerosotan kualiti hidup dan ancaman terhadap kesihatan masyarakat. Oleh itu, nilai peradaban perlu dijadikan asas dalam setiap aspek pembangunan negara. Pencemaran Sungai Kim Kim turut memberi pelbagai kesan kepada masyarakat. Dari aspek kesihatan, ramai penduduk mengalami masalah pernafasan dan memerlukan rawatan perubatan akibat terdedah kepada bahan kimia berbahaya. Keadaan ini menunjukkan bahawa pencemaran alam sekitar boleh memberi ancaman serius kepada kesihatan awam. Dari aspek pendidikan pula, penutupan lebih daripada 100 buah sekolah telah mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. Ramai ibu bapa turut terasa bimbang terhadap keselamatan anak-anak mereka. Selain itu, aktiviti harian masyarakat turut terjejas dan menimbulkan tekanan emosi kepada penduduk setempat. Dari aspek ekonomi pula, kerajaan dan pelbagai agensi terpaksa menanggung kos yang tinggi bagi menjalankan kerja-kerja pembersihan serta pemulihan kawasan yang tercemar. Situasi ini menunjukkan bahawa kesan pencemaran bukan hanya melibatkan alam sekitar tetapi turut memberi impak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Seterusnya, isu ini mempunyai kaitan yang rapat dengan matlamat pembangunan lestari atau sustainable
Development Goals iaitu SDG. Antaranya ialah SDG 3 yang menekankan kesihatan baik dan kesejahteraan kerana pencemaran memberi kesan langsung kepada kesihatan manusia. Selain itu, isu ini juga berkaitan dengan SDG 6 iaitu air bersih dan sanitasi kerana pencemaran sungai boleh menjejaskan kualiti sumber air. Di samping itu, pencemaran Sungai Kim Kim turut berkait dengan SDG 11 iaitu bandar dan komuniti mampan serta SDG 12 yang menekankan penggunaan dan pengeluaran secara bertanggungjawab. Hubungan ini menunjukkan bahawa penjagaan alam sekitar merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai pembangunan yang mampan dan berkekalan. Bagi mengelakkan kejadian seperti ini berulang, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, pihak berkuasa perlu memperketatkan penguatkuasaan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang melakukan pencemaran alam sekitar. Hukuman yang lebih tegas dapat memberi pengajaran dan meningkatkan tahap pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Kedua, pihak industri perlu menguruskan sisa buangan yang lebih sistematik dan bertanggungjawab. Mereka perlu memastikan setiap aktiviti yang dijalankan mematuhi piawaian keselamatan dan tidak menjejaskan alam sekitar. Dan yang ketiga, pendidikan dan kesedaran mengenai kepentingan menjaga alam sekitar perlu diperkasakan dalam kalangan masyarakat. Kesedaran yang tinggi akan membantu membentuk sikap yang lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Kesimpulannya, pencemaran Sungai Kim Kim merupakan satu isu alam sekitar yang serius dan memberi kesan besar kepada masyarakat. Tragedi ini menunjukkan bahawa kegagalan mengamalkan nilai etika seperti amanah, integriti dan tanggungjawab boleh membawa implikasi yang besar kepada kesihatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjaga alam sekitar agar kelestarian negara dapat terus dipelihara untuk generasi akan datang. Penghayatan nilai etika dan peradaban yang tinggi amat penting bagi memastikan pembangunan yang dicapai selari dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih.